الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Marilah kita mendengar firman Allah Ta'ala yang bermaksud haji itu beberapa bulan yang diketahui. Maka sesiapa yang diwajibkan kepadanya menunaikan haji, maka jangan berkelahi, jangan melakukan perkara yang lucah, jangan melakukan perkara yang jahat. Dan apa-apa yang kamu lakukan daripada amal kebajikan itu, Allah mengetahuinya. Dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan bertakwalah kamu semua kepadaku, yakni Allah, wahai orang-orang yang mempunyai pikiran yang betul. Sekarang kita berada di musim haji. Bermula daripada bulan Syawal, Zulqa'dah, sehingga bulan Zulhijjah, di mana umat Islam yang datang dari seluruh pelosok dunia mampu mengerjakan haji, berhimpun beramai-ramai di Makkahul Mukarramah untuk menunaikan kewajipan yang kelima daripada rukun Islam, bagi menghidupkan ibadah, menegakkan tauhid, menegakkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, menolak yang lain daripada Allah, menjadi orang Islam yang sebenar, sehingga mereka semua daripada berbagai bangsa dan keturunan, pangkat kedudukan, tidak mengira kaya dan miskin, memakai satu pakaian sahaja, pakaian ihram, laksana kapan yang dipakaikan kepada mayat, untuk menyatakan serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan Islam yang telah ditegakkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam
Nabi kesayangan Allah, Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan sejarahnya banyak di dalam surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Yang bermaksud, dan sesiapa yang tidak suka, tidak bersetuju atau benci kepada ajaran agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam, dia adalah orang yang menjadikan dirinya bodoh. Sesungguhnya kami pilih Ibrahim di dunia dan pilih Ibrahim di akhirat, dimasukkan di kalangan orang-orang yang saleh. Apabila Tuhan berfirman kepada Ibrahim, Islam, Ibrahim menjawab, saya Islam kerana Tuhan sekalian alam. Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anaknya. Yakub juga memberi wasiat yang sama kepada anak-anaknya. Wahai anak-anak kesayanganku, sesungguhnya Allah telah memilih satu agama, iaitulah agama Islam kepada kamu. Dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam, dengan makna kalau kamu mahu selamat di dunia dan akhirat, mestilah menjadi orang Islam dan mati menjadi orang Islam. Apakah Islam itu? Islam ialah cara yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, sehingga Allah memilih Ibrahim untuk membawa zuriat keturunannya bagi melahirkan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkahul Mukarramah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam mendirikan Kaabah, kiblat kepada umat Islam seluruh dunia sehingga hari ini, dan mereka berhimpun untuk menunaikan ibadah haji. Mereka menyambut Hari Raya Adha, Hari Raya Qurban di seluruh dunia. Ibrahim dipilih oleh Allah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Isra dan Mi'raj, berada di langit yang ketujuh, langit yang paling tinggi. Ibrahim bersandar di Al-Baitul Ma'mur, Kaabah, kepada malaikat-malaikat di langit. Kerana Ibrahim adalah contoh seorang Islam yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam yang sebenar hanya Islam sahaja, agama yang diterima oleh Allah. Lain daripada Islam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala,
Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya din, ajaran di sisi Allah hanyalah Islam sahaja. Firman Allah Ta'ala, "Wa man yabtaghi ghairil Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan sesiapa yang mencari, yang berpegang, yang menuntut lain daripada Islam, nescaya dia tidak diterima. Dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi, yang dimasukkan ke dalam neraka. Islam itu ialah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, menunaikan apa sahaja perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja mengucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, menyembah Allah ketika bersembahyang. Ibrahim menunjukkan seluruh kehidupannya adalah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menguji Ibrahim dengan perjuangan yang getir menghadapi Raja Namrud, menghadapi ayahnya yang tidak beriman. Ibrahim dihalau oleh ayahnya, dihukum oleh Raja Namrud yang zalim, raja besar yang paling besar di dunia di zaman itu. Dihukum bakar dalam api yang dinyalakan. Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Ibrahim dihalau oleh ayahnya dan oleh kerajaannya. Ibrahim berhijrah ke Palestin. Maka Allah memilih Ibrahim yang baru saja mendapat anak, yang masih bayi yang disayangi, supaya menghantar istrinya Hajar dan anaknya Ismail di bumi Mekah, bumi yang dinyatakan oleh Allah wadin ghairi dzar, lembah yang tidak ada tanaman, bermakna tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada manusia, dan tidak sanggup didiami oleh binatang. Ibrahim menyerah diri kepada Allah. Itulah makna Islam. Sanggup menghantar isteri dan anaknya di bumi yang kering itu kerana diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan seorang Islam itu mesti tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Walaupun tidak ada makanan, tidak ada minuman, Ibrahim sanggup meninggalkan anak istrinya di bumi Mekah yang kering, dan Allah mengurniakan rezeki selepas itu. Setelah Ibrahim menunjukkan keikhlasan, sanggup menghantar anaknya. Setelah anaknya membesar, boleh berjalan bersama ayahnya, bercakap-cakap bersama ayahnya, menolong ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tiba-tiba Allah menguji lagi. Ibrahim menyatakan perintah Allah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni azbahu. Setelah anaknya Ismail membesar, berjalan mengikut ayahnya bersama, tiba-tiba Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, wahai anak kesayangan, aku bermimpi dan mimpi ini adalah perintah Allah supaya aku menyembelihmu. Allah memerintah aku menyembelihmu. Demi mendengar ucapan ayahnya, Ismail menjawab dengan keimanan, keikhlasan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin.
wahai ayah kesayangan, ayah yang sangat dikasihi, buatlah apa yang diperintah oleh Allah. InsyaAllah engkau akan dapati saya termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Ibrahim dan putranya Ismail menyerah diri kepada Allah, dan Allah telah membatalkan perintah itu. Perintah itu hanyalah satu ujian untuk menguji Islam Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah makna Islam. Ibrahim dan Ismail dipilih oleh Allah untuk mendirikan Kaabah. Kaabah didirikan menjadi kiblat kepada manusia di akhir zaman. Allah melahirkan daripada zuriat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi bagi seluruh manusia, berbeza dengan rasul-rasul dan nabi-nabi sebelumnya. Untuk kaumnya sahaja, untuk umatnya sahaja, untuk bangsanya sahaja, untuk zamannya sahaja. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih untuk menjadi rasul kepada seluruh manusia. Rasul akhir zaman. Selepas ini Allah akan menamatkan dunia dengan berlakunya kiamat, mematikan semua yang hidup, menghancurkan semua yang ada. Selepas itu Allah mencipta alam akhirat, dihidupkan semula, dibicarakan apa yang mereka buat masa hidup di dunia ini. Sebelum dunia dihancurkan, Allah mengurniakan kepandaian kepada manusia, mencipta berbagai-bagai alat yang laju dan cepat, boleh bergerak dan boleh berhubung di antara satu sama lain dalam masa yang segera. Maka cukup bagi zaman ini seorang rasul sahaja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang dipilih ini daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihi salam, yang membuktikan keislamannya, dan Allah mengurniakan kepada rasul ini mukjizat ilmu yang dinamakan Al-Quranul Karim. Kerana Allah menghendaki, mewajibkan supaya seluruh manusia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Petunjuk mengenal Tuhan yang sebenar. Petunjuk mengenal halal dan haram. Petunjuk dalam seluruh kehidupan, politik, ekonomi, perundangan, di peringkat negara dan antarabangsa. Semuanya petunjuk di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabar sesiapa di kalangan manusia dengan firman-Nya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Yang bermaksud, dan jika sekiranya kamu ragu, kamu tidak percaya kepada kitab, yakni Al-Quran, yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu berani meragui Al-Quran ini, sila kamu buat satu surah sepertinya. Jika kamu adalah orang-orang yang benar, panggillah pembantu-pembantu kamu, sama ada di kalangan Tuhan-Tuhan yang kamu puja, yang lain daripada Allah, di kalangan pemimpin-pemimpin yang kamu sanjung, di kalangan cerdik pandai kamu, panggil mereka semua. Buat satu surah seperti Al-Quran. Dalam bidang apa sahaja, dalam bidang agama, bidang sains dan teknologi, bidang politik,
ekonomi, kemasyarakatan, panggil mereka semua. Buat satu ayat, satu kitab yang sama dengan Al-Quran. Jika kamu adalah orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat melakukannya, dan kamu tidak akan dapat melakukannya, maka ingat, takutlah kamu akan api neraka. Umpamanya ialah manusia-manusia dan batu-batu. Api neraka itu disediakan untuk orang-orang yang engkar, yang melawan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran Karim. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewarisi ajaran Islam yang dibawa oleh Ibrahim ini mengajak seluruh manusia. Bermula dengan penduduk Mekah yang diuji, berada di bumi yang kering, tidak ada kilang, tidak ada kebun, tetapi Allah mengurniakan rezeki yang melimpah ruah. Segala buahan, segala kemudahan, segala pakaian yang baik dan cantik dikumpulkan di Mekah. Mereka yang sedang mengerjakan haji sekarang, mereka yang pergi untuk melakukan umrah, akan melihat bagaimana barang-barang yang melimpah ruah, buah-buahan yang baik berbagai jenis dikumpulkan di Mekah. Rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dinyatakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka mengikut Al-Quran, mereka menolak, tidak mahu menerimanya, dan Allah mengisahkan mengapa mereka menolak. Di antaranya dinyatakan oleh firman Allah Taala, wa qalu inna nattabi'il huda ma'aka nutakhassaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan mereka berkata, sekiranya kami ikut petunjuk Quran yang kamu bawa ni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kami ikut, nascaya susahlah Mekah ini. Mekah akan dikepung oleh musuh, akan disambar oleh musuh, binasalah Mekah ini. Tuhan bertanya, adakah mereka tidak sedar? Kamilah yang meletakkan mereka di bumi Mekah yang kering ini. Kami berikan kepada mereka rezeki yang datang daripada buah-buahan dan berbagai-bagai rezeki, melimpah ruah dari seluruh pelosok dunia. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Inilah makna Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah makna Islam yang ditunjukkan oleh Ibrahim alaihi salam, menjadi ujian kepada kita dalam kehidupan kita, supaya seluruh kehidupan kita ini, di masjid, di luar masjid, di pejabat, di mana sahaja, seluruh kerja-kerja kita adalah berada di bawah hukum Allah yang dinamakan Islam. Hukum halal dan haram, boleh dan tidak boleh, hukum yang menentukan sama ada kita menerima petunjuk Allah ataupun kita menolak petunjuk Allah, ataupun kita menerima sebahagian dan menolak sebahagian yang lain. Dan Allah memberi amaran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam semuanya, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata kepada kamu. Barakallahu li wa lakum bil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan jangan kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing, menghisap kepercayaan yang ada di dalam hati kita, menghisap amalan, kerja buat, tingkah laku dan perangai kita sebelum kita dikambus ke dalam kubur, sebelum kita dihadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada teman bagi kita melainkan iman dan amal yang soleh, ketika harta tidak ada lagi, kaum keluarga tidak ada lagi, sahabat handai yang rapat tidak ada lagi, marilah kita sedari hakikat itu semua. Hanya mereka yang bersama dengan Islam, yang kehidupannya beramal dengan Islam, yang beristighfar dan bertaubat di atas dosa yang dilakukan dan kembali kepada Islam dan mati dengan iman yang sebenar, Islam yang ikhlas. Marilah kita berpegang teguh dengan pesaka petunjuk yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinyatakan oleh sabdanya, taraktu fikum amrain lam tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitulah kitab Allah dan ajaranku. Itulah petunjuk yang ditinggalkan oleh Nabi kesayangan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menjauhkan diri daripada perkara yang diada-ada, yang direka-reka, di antaranya yang menggoda dan menipu kehidupan kita. Kerana perkara yang seperti itu membawa celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya kita jangan lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu, ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat.
dan Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melayakkan kita bersama dengannya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي الشام وفي برما وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين لا سيما اليهود والمشركين والعلمانيين والصليبيين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم أصلح أئمتنا وسلطاننا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.